Datuk Ketua berkaitan dengan soal laporan Ketua Audit Negara khususnya kepada negeri-negeri Pakatan Rakyat dan secara umumnya. Saya apabila mendengar penjelasan daripada Perdana Menteri mengatakan bahawa Ketua Setiausaha Negara dilantik menjadi jawatankuasa khas untuk meneliti tentang laporan audit, ini satu perkara yang amat mengejutkan saya, kerana apa yang saya dapati bila Perdana Menteri, saya baca daripada berita harian, dia kata kita bukan nak cari salah, kita bukan nak hukum orang, cuma kita nak mengheret orang yang tidak amanah ke muka pengadilan. Jadi saya tengok ungkapan Perdana Menteri tentang bukan nak cari orang salah, bukan nak hukum, cuma nak heret saja. Jadi saya rasa macam ada benar yang tak kena. Tapi apa yang lebih penting itu ialah berkaitan dengan kemampuan Ketua Setiausaha Negara untuk nak menyiasat perkara berkaitan dengan salah laku agensi-agensi yang di bawah kelolaan beliau. Dan inilah yang menjadi persoalannya. Bukan sekadar itu, negara kita, Datuk Yang Ketua, sudah menjadi tunggal langgang kerana kita tubuhkan Suruhanjaya Diraja yang dilantik oleh Yang Ketua Agong, tapi akhirnya Suruhanjaya Diraja dibatalkan oleh Jabatan Peguam Negara, khususnya dalam isu tip Wikilinggam. Kalau kita buat pertubuhan, buat EGM, Mesyuarat Agung Luar Biasa, satu badan yang tertinggi di dalam pertubuhan, tiba-tiba Kak Ros batal pula. Bukan Kak Ros yang dia Ros betul, Ros betul batal pula keputusan. Jadi seolah-olah siapa yang berkuasa di sini? Kalau Suruhanjaya Diraja pun tak laku, kalau EGM pun tak laku, kalau speaker buat keputusan, tiba-tiba mahkamah boleh batalkan. Jadi ini di antara perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat kita makin keliru. Saya ingin perbetulkan Yang Berhormat. Ya. Bukan speaker yang buat keputusan. Kalau Yang Berhormat dalam pikiran menyebut pasal pucung, itu usul dan yang menentukan majlis. Bukan saya Yang Berhormat. Parlimen buat keputusan. Begitu. Parlimen buat keputusan. Ini depan speaker pun menyelewengkan fakta juga. Jangan begitu, hati-hati Yang Berhormat. Saya merujuk kepada speaker di negeri Perak. Usul sebutlah kalau Perak. di mana-mana tempat. Jadi dewan yang tertinggi di peringkat negeri, di peringkat parlimen. Jadi tidaklah, biarlah kita berada di atas landasan yang benar, di atas landasan keadilan yang ingin kita perjuangkan. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya saya mendapati bahawa saya bersetuju dengan Kuala Kerai, bajet kali ini bajet gopoh gapah, tersangat gopoh gapah. Saya tidak tahu kemampuan Menteri Keuangan ini bajet sulungnya, tetapi sangat-sangat gopoh gapah. Belum selesai kita bincang soal dasar, dalam masa 2 minggu belum selesai, tiba-tiba ada perubahan. Contoh perubahan apabila didesak tentang dasar otomotif kenderaan, bertalu-talu oleh rakan-rakan daripada kerajaan, rakan-rakan daripada pembangkang, supaya dikaji balik. Akhirnya kerajaan buat kenyataan bahawa mereka akan kaji balik dasar otomotif yang membebankan rakyat. Belum selesai dasar, baru 2 minggu kita bincang di parlimen, sudah ada kajian. Bermakna bajet ini dibuat dalam keadaan yang cukup gopoh gapah, kelam kabut, sekarang semata-mata kerana nak mendesak. Minta penjelasan sikit boleh? Ya, sila balik pulang. Saya menekuni perbahasan daripada Kuala Kedah. Cuma semasa saya menekuni ini, saya terjumpa satu peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan, berkaitan di bawah aturan perkara 108 Majlis Kewangan Negara, yang antara lain mengatakan adalah menjadi kewajipan Kerajaan Persekutuan berunding dengan Majlis Kewangan Negara berkenaan dengan pemberian pada kerajaan negeri-negeri, dipendekkannya berkaitan dengan pengurusan kewangan negara daripada kutipan cukai dan sebagainya daripada negeri. Kalau dikatakan gopoh gapah dan boleh dibuat pindaan sewenang-wenangnya sebegitu, saya khawatir maruah negeri, maruah kerajaan pusat seperti yang digambarkan dalam perlembagaan ini, yang menunjukkan rundingan mesyuarat mesti diadakan 12 bulan, tiap-tiap 12 bulan, menggambarkan satu peruntukan yang ketat bagi menjaga maruah negeri, rakyat. Tapi kalau gopoh gapah ni bunyi macam tak berperlembagaan sikapnya. Penjelasan. Ya, 2 minit lagi Yang Berhormat. Ya memanglah tak
terlampau banyak dalam kita buat menyusun belanjawan negara ini tidak mengikut perlembagaan negara. Ini di antara perkara yang cukup serius yang kita harus teliti. Sebenarnya satu lagi contohnya yang saya ingin sebut ini ialah soal kita kaji balik. Saya dengar berita kaji balik tentang charge cukai kepada kad kredit. Baru 2 minggu kita bahas. Kita masing-masing mengkritik akhirnya kerajaan ubah. Kenapakah benda itu tidak diteliti tentang perkara-perkara tersebut kalau nak kenakan cukai kepada rakyat? Tetapi apa yang ingin saya sebut kesimpulannya daripada hujah balik pulau tadi ialah ketika membuat belanjawan ini, Menteri Keuangan tidak mengadakan dialog dengan agensi-agensi, tidak mengadakan dialog dengan rakyat, tidak mengadakan dialog dengan kerajaan negeri, tidak mendapat pandangan daripada akar umbi. Jadi hanyalah duduk di tingkat 4 buat bajet, akhirnya bentang kepada kita supaya kita luluskan. Ini di antara perkara yang cukup serius, Datuk Yang Dipertua. Kerana apa? Kita mengadakan bajet yang cukup kelang kabut dan akhirnya kita menolak bajet ini kerana bajet ini tidak memberikan kesan yang positif kepada rakyat. Terima kasih Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.